Sultan Ibrahim titah SPRM perangi rasuah habis-habisan. Tengku Zafrul letak jawatan Bendahari UMNO Selangor. PAS Johor gesa kerajaan ringankan beban rakyat sempena Aidilfitri. PN yakin dapat kuasai PRK Kuala Kubu Baru. Dakwaan kenyataan diputar belit, AMK teguh Petahan Fadlina. Bayaran STR Fasa 2 dikreditkan mulai 3 April ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 1 April 2024 bersamaan 21 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki diminta untuk menumpukan usaha memerangi rasuah secara habis-habisan di negara ini, titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka menegaskan antara tumpuan utama dalam pemerintahannya adalah memerangi rancaman rasuah sebagai musuh nombor satu negara. Baginda turut tegaskan sebelum ini dengan berkata bulan madu telah tamat. Sekarang masanya untuk tangkap lebah. Titah itu disampaikan oleh Sri Paduka ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya Agensi Anti Rasuah itu di Istana Negara pagi tadi. Melalui hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, pertemuan yang berlangsung kira-kira 30 minit itu menyaksikan Azam mempersembahkan mengenai perkembangan terkini agensi penguatkuasaan itu kepada Sri Paduka. Baginda turut berkenan menggunakan sebekas madu lebah kepada Azam dalam pertemuan itu. Pada 19 Mac lalu, Sultan Ibrahim bertitah baginda akan memulakan cara pemerintahan yang sebenar selepas tamat tempoh bulan madu apabila genap 2 bulan baginda memegang tampuk pemerintahan negara. Ketika itu, Sri Paduka menegaskan yang baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Tengku Zafrul Aziz telah meletakkan jawatan sebagai Bendahari UMNO Selangor berkuat kuasa hari ini. Beliau telah dilantik memegang jawatan tersebut pada 12 April 2023. Beliau berkata peletakan jawatan itu didorong oleh pelbagai faktor, antaranya ialah UMNO negeri tidak tangkas membuat perubahan segera dan kebergantungan kepimpinan negeri kepada pusat. Tambah beliau, jika sesebuah parti tidak ada keberadaan yang kuat di Selangor, parti itu sukar digelar sebuah parti nasional atau parti untuk masa depan. Beliau yang juga Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, strategi ampuh sepatutnya perlu dirangka dengan ketetapan yang sesuai dengan realiti semasa. Justru beliau berkata keputusan pilihan raya negeri di Selangor tahun lepas sewajarnya menjadi tanda jelas bahawa sesuatu perubahan perlu dilaksanakan dengan segera. Beliau turut menjelaskan kerjasama dengan parti-parti lain mesti diperkuat dan bukannya dilemahkan atas angan-angan bahawa masalah UMNO terletak pada hubungannya dengan parti lain, apatah lagi sedangkan hubungan itu sudah wujud di peringkat pusat. Kerajaan Madani digesa agar melakukan tindakan proaktif bagi membantu meringankan beban rakyat sempena perayaan Aidilfitri pada tahun ini yang bakal menjelma tidak lama lagi. Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Johor, Abu Irfan Muhammad Al-Urduni berkata, Aidilfitri yang kian menghampiri mula dirasai dengan persiapan ke arah menyambut Hari Lebaran semakin meningkat. Katanya dalam satu kenyataan, keseronokan berhari raya kali ini disambut dengan keluhan oleh rakyat jelata disebabkan harga barangan keperluan yang meningkat. Menurutnya, peningkatan kos tersebut melibatkan perbelanjaan harian keluarga, apalagi persediaan hari raya seperti baju baharu, barangan makanan hari raya dan perkara lain yang berkaitan. Maka bagi meringankan bebanan rakyat,
Abu Irfan tegas menggesa kerajaan untuk mengawal harga barangan seperti meletakkan harga shilling barangan tertentu sekaligus memastikan bekalan yang mencukupi bagi mengelakkan ada pihak yang mengambil kesempatan setiap kali musim perayaan. Tambah beliau, pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang perlulah dilaksanakan dengan penuh integriti terhadap mana-mana pihak yang terlibat melanggarnya. Ketua Pemuda PN Muhammad Shukri Omar berkata Perikatan Nasional yakin mampu merampas kerusi Kuala Kubu Baru yang menjadi milik DAP sejak 2013. Muhammad Shukri berkata keyakinan tersebut dibantu dengan komposisi pengundi Melayu seramai 51% yang cukup mesra terhadap PN. Menurutnya, PN juga dijangka mendapat sokongan anak-anak muda, terutama undi 18 tahun yang terdedah dengan teknologi, memudahkan mereka mendapat maklumat dan membuat penilaian. Beliau membuktikan berdasarkan pilihan raya negeri Selangor pada Ogos 2023, DAP hanya mendapat tambahan 761 undi berbanding pilihan raya sebelumnya. Sementara PN pula menerima pertambahan sebanyak 7,437 undi iaitu bertanding atas tiket PAS. Katanya menerusi kenyataan pertambahan undi lebih 10 kali ganda ini memberi isyarat jelas bahawa gelombang rakyat sedang mara bersama PN. Kerusi KKB kosong selepas kematian penyandangnya mendiang Lee Ki Hyong pada 21 Mac lalu. Pemuda PKR AMK mempertahankan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berhubung kenyataannya yang didakwa mengharamkan penggunaan perkataan kafir dalam rumahnya. Menyifatkan kenyataannya diputar belit, AMK mempertahankan Fadlina yang disifatkan pergerakan itu sebagai sangat berpegang teguh kepada ajaran Islam. Malah katanya bapanya Siddiq Fazil juga seorang tokoh ilmuwan dan agamawan di Malaysia. Kata AMK tersebut, sepanjang Fadlina menjadi Menteri Pendidikan sejak tahun 2023, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk memartabatkan dan memperkasakan syiar Islam yang bermula di sekolah. Dalam kenyataan hari ini, AMK berkata walaupun sering dikecam, Fadlina terus komited menjalankan tanggungjawabnya sebagai Menteri Pendidikan. Sejak kemarin tular dakwaan Fadlina mengharamkan penggunaan kalimah kafir termasuk di rumah dan dalam kalangan anak-anaknya, menyebabkan beliau dikecam pekritik. Fadlina juga dilaporkan menerima ugutan melalui alam maya susulan isu berkenaan dan membuat aduan kepada polis sebagai langkah keselamatan. Seramai 8.4 juta rakyat bakal menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 mulai 3 April ini melibatkan bayaran antara RM100 hingga RM650. Kerajaan turut menambah peruntukan program subsidi bersasar STR sebanyak 20% kepada RM1.5 bilion berbanding RM1.26 bilion tahun lepas. Perdana Menteri yang juga merangkap sebagai Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan ini bertujuan untuk membantu golongan B40 dan M40 berkeperluan untuk menangani peningkatan kos sara hidup. Tambah beliau, kerajaan akan tingkatkan lagi bantuan tunai kepada rakyat sejajar dengan penambahbaikan fizikal negara termasuk pelaksanaan penyasaran subsidi kepada golongan memerlukan. Menurutnya, penerima sedia ada dan baharu yang berdaftar akan menerima pembayaran STR Fasa 2 melalui pengkreditan ke dalam akaun bank atau secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional secara berperingkat mengikut kategori dan kelayakan STR. Jelas beliau lagi, kerajaan telah mengambil pendekatan baharu tahun ini untuk membuka pendaftaran STR sepanjang tahun untuk memberi lebih banyak peluang kepada orang ramai bagi menerima manfaat daripada bantuan kerajaan selain meningkatkan pendaftaran bilangan penerima. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakila. Assalamualaikum dan salam sejahtera.